الصمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يصرف يا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوى يا الله بسم الله ما شاء الله من كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نسألك ببركة شريفة أنت ملنيا amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian tazkirah kita hari ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Untuk lagi berkat kita mula Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi panjang umur, masih lagi hidup Jumaat yang berkat hari ini. Dah hujung-hujung bulan Rabiul Akhir dan kita sedang menuju hujung tahun Masihi, juga sedang menuju lagi 4 bulan lebih kot Ramadan tak lama lagi insyaAllah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur biar dapatlah kita beribadah seterusnya insyaAllah. InsyaAllah sebentar kita tazkirah hati kita supaya jinak. Kita tengok surah Al-Mulk ayat nombor 2 terus yang kita baca setiap hari, yang untuk perisaikan diri kita untuk menghadapi bab alam satu lagi. Ayat nombor 2 yang dibagi tajuk ayat nombor 2 ni, surah Al-Mulk, ciri amalan yang terbaik. Ayatnya daripada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mulk, surah nombor 67, ayat nombor 2. Terjemahannya, dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk kamu, untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia maha kuasa, yakni membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Al-Mulk ayat nombor 2. Penulis menceritakan bahagian pertama, keindahan makna perkataan khalaqal mauta wal hayat. Maksudnya, dialah yang menciptakan kematian, dia yang menciptakan kehidupan. Siapa? Pemilik. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Beringat kita, ya, sebab tu dikenalkan kita ayat pertama. Apa ayat pertama dia? Mengingatkan kita, ayat pertama tu Allah mengenalkan diri dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Melimpah-limpah pengertiannya. Melimpah-limpahlah keberkatan dia yang pada tangannya jualah sebagai segala pemerintahan dunia dan akhirat. Dan sememangnya lah dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu, sehingga setiap sesuatu tidak mampu mengelak
sekali-kali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat pertama. Allah kenalkan diri dia. Siapa dia? Tabarakah, pemilik yang melimpah-limpah, ya, melimpah yang hebat. Kalau mubarakah, berkat. Ramadan al-Mubarak, berkat. Tapi yang hebat sekali adalah tabarakah, melimpah-limpah. Allah perkenalkan dirinya sebagai tabarak, ya, maksudnya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Dia pemilik yang sebenar. Milik siapa? Milik dia. Kita ni milik dia. Ya, cukup masa dia ambil. Di sini diantar kita diuji sama kita nak ikut ataupun tidak. Tu. Sebab tu kita kena cari jalan untuk dari bab amalan yang terbaik. Tu yang diceritakan dalam ayat nombor 2. Pasal apa? Dialah yang cipta kematian, ciptakan bab kehidupan. Pasal apa? Kita, Allah hantar malakul maut untuk mencabut nyawa kita. Pagi tadi Tok Imam baca As-Sajadah. Ada? Pagi tadi baca As-Sajadah. Sujud sajadah. Ada? Sebelum sujud tu ada ayat 3 ke 4 sebelum sujud. Tak silap saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Pangkal dia. Semua makhluk diekori oleh malakul maut. Ni kita manusia sedang diekori. Sebab tu jangan sombong kita. Pasal apa? Nak buktikan kehebatan khalaqal mauta wal hayah. Bukti kehebatan Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak terhad kepada memiliki kerajaan langit dan bumi saja. Malah dia sendiri menciptakan kematian, menetapkan tarikh mula, tarikh tamat kepada setiap yang bernama makhluk. Betul? Kita ada tarikh lahir, ada tarikh mati. Tarikh lahir dah tahu dah? Dah. Mati? Tak tahu. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tahu, penuh masjid ni, tak ada yang berani nak mentadharah lagi. Cakap kasar, betul. Tak ada lagi yang nak makan lagi kat luar. Tak ada lagi yang nak bersembang. Pasal apa? Dia tahu tarikh kematian dia. Tapi dia buat-buat tak tahu. Dia macam lambat je mati. Tu yang lepak di luar, isap rokok, makan lauk, minum teh, minum kopi, bertenang je. Padahal Jumaat tu seminggu sekali. Betul? Ada waktu yang mustajab, waktu yang banyak manfaat. Tu kena ingat kita ni. Kita kadang-kadang tak beringat. Diingatkan kita dalam surah Al-Fusilat. Tak silap ayat Fusilat. Kalau tak betul lah, kalau betul. Surah Fusilat. Ada. Innal ladzi qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim. Tu surah Fusilat ayat 31. Sesungguhnya orang yang menegaskan keyakinannya dengan perkataan berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu. Janganlah kamu berduka cita. Terimalah berita gembira bahawa kamu akan berolehi syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Rabbunallah. Rabb Allah, Tuhan kita. Allah dah mengaku tu Allah Tuhan kita.
Nak ikut siapa lagi tuan-tuan? Nak mengikut siapa lagi? Tak ada lain dah. Kena taat Allah, taat Rasulullah, ikut kitab Allah Ta'ala. Tu. Jangan kita semusim aja. Waktu kita diingatkan Rabbun Allah tu Tuhan kita. Carilah jalan, carilah pendekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Pasal apa? Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Mengapakah perkataan al-maut didahulukan daripada al-hayyat dalam ayat ini? Sedangkan logik akal akan mengatakan bahawa kehidupan seharusnya mendahului kematian. Kerana kita melalui fasa hidup terlebih dahulu, kemudian barulah merasai kematian. Tu perkataan, ya. Perkataan al-maut merupakan simbol alam dunia ini, kerana sesiapa yang hidup pasti akan menemui kematian. Manakala al-hayyat pula merujuk kepada alam akhirat, kerana semua manusia akan kekal hidup di alam itu nanti tanpa adanya kematian, sama ada syurga ataupun neraka. Allah, tuan. Tu hidup yang sebenarnya. Ya, sini sementara. Taman Salat Tinggi, Kampung Salat Tinggi ni orang Jawa kata mampir saja. Cukup masa mati. Buatlah rumah besar mana pun. Ada tak yang tak mati rumah besar? Tak ada. Rumah kecil pun mati, rumah besar pun mati. Tapi kalau dibuat rumah macam 500 tahun nak hidup. Tiang sebesar-besarnya tiang. Kalah tiang masjid. Betul. Siap ada remote control. Siap ada spotlight. Takut pencuri masuk. Dia terlupa yang masuk ada. Hari-hari dia masuk. Nampak saja tenang, kosong. Tak ada tetamu Ustaz. Rumah kita. Iya ke? Kata Ustaz Zul dalam TV Al-Hijrah. Jangan disangka rumah yang kosong tu tak ada tetamunya. Hari-hari ada tetamu. Siapa dia? Malakul maut. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Allah, tuan-tuan. Jangan sombong kita dengan rumah kita ke kereta kita. Tu, al-maut merupakan simbol dalam dunia, kerana siapa yang hidup pasti mati. Makanya al-hayyat merujuk kepada akhirat. Nah, itulah tempat yang kekal. Sini mampir saja. Betul? Tu. Kedua-dua alam ini menunjukkan wilayah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tiada batas. Allah kuasa dekat dunia, Allah berkuasa dekat akhirat. Manusia takat tu je kuasa dia. Jangan sombonglah dengan kuasa tu. Cukup masa pencen. Betul? Tu yang berkuasa, kerja. Pencen pula dia. Tu. Tapi janganlah tunggu pencen ke masjid. Tak pencen lagi pun datanglah ke masjid. Pasal apa? Kadang-kadang tak sempat pencen. Allah pencenkan awal dia. Betul? Tak sign pun 60. Tapi dia disainkan Allah Ta'ala, umur dia 55. Pencen dia, pencen. Tu. Liyabluwakum. Tu. Ahsanu amala. Maksudnya apa? Diajarkan kita, tujuan kita berarti kematian dan kehidupan diciptakan bertujuan untuk menguji kita. Hidup diuji, mati pun diuji. Itu. Kemudian diambil nyawa kita untuk merujuk kepada sebaik-baik makhluk di alam ini, iaitu manusia. Sebab tu ahsanu amala. Maksudnya apa? Melakukan segala bentuk amalan pekerjaan yang baik pada tahap maksimum serta didasari oleh iman. Mereka yang melakukan kebaikan tetapi tidak beriman, maka amalan tersebut sia-sia dan akan menjadi debu besok di akhirat kelak. Seorang ahli tafsir, Ibn Juzai, merakamkan bahawa Nabi SAW mentafsirkan ayat ini sebagai terjemahan daripada ayat ayyakum ahsanu amala wa asyaddukum lillahi khawfa
wa awrahu ra'u an ma'arimillah wa asra'u fi ta'atillah. Maksudnya mereka ialah yang paling baik amalannya dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, serta yang paling menjauhi larangan-larangannya dan yang paling pantas mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya, pasal apa? Dia nak buat amal yang terbaik di sisi Allah taala. Maka dapatlah difahami bahawa amalan yang terbaik perlu disertakan dalam ketakutan kepada Allah taala, menjauhi larangannya dan mentaati perintahnya. Imam Al-Razi mengatakan bahawa terdapat dua syarat amalan seorang itu diterima. Antaranya, yang pertama, yang paling utama, ikhlas beramal dan bertepatan dengan sunnah Rasulullah SAW. Imam Ibn Khatir pula mengatakan bahawa Allah SWT menyebut sebaik-baik amalan dan bukan sebanyak-banyak amalan. Maka kualiti harus menjadi prioriti berbanding dengan kuantiti. Zikir satu tu, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Satu tu pun boleh menyelamatkan kita besok di akhirat. Tak semestinya 100, tak semestinya 1000, tapi yang penting adalah ikhlas terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita ni tuan-tuan kena bersemangat bila berbuat kebaikan. Pasal apa? Syaitan tak berhenti. Syaitan tak berhenti. Pasal apa? Syaitan akan ikut 3 pintu utama syaitan dan nafsu. Masuk dia. Apa dia? Yang pertama, terlalu berleluasa pada benda-benda yang harus. Maksudnya melampaui dalam perkara-perkara harus. Contohnya, main bola ke, main game ke, sampai habis masa dia. Melampaui. Kalau membeli, sampai tak berhenti-berhenti. Tak berhenti tekan beg kuning, tuan-tuan. Tu satu. Syaitan. Sikit je, duduk rumah, tak keluar pergi shopping. Tu contoh. Syaitan akan kerjakan kita. Yang kedua, pintu syaitan pasal kita ni boleh masuk pasal lupa untuk zikir kepada Allah. Walhal Allah bagi nafas ni untuk berzikir. Ulama dah bagi tahu dah. Nafas yang keluar masuk ni untuk berzikir. Bukan untuk menyanyi, bukan untuk berseronok. Tuan-tuan pernah satu masa tak bernafas? Ada benar? Kalau semput sekali, macam saya ni, ada sekali saya kena tengah-tengah kuliah, bukan sini lah, tempat lain, tiba-tiba stuck semput. Bila kena gastrik tu, dia tolak ke atas, dada tu ketat. Bila ketat, dada ni keras. Nak tarik nafas sikit je, lepas pun sikit, keras, ketat. Saya kena 2 kali ke 3 kali. Saya tunduk sekejap, ambil pam. Tu pam. Bukan pam yang sembuh api bomba tu, bukan. Inhaler. Untuk asma. 3 kali pam. Tak jadi. Nak tarik nafas, lepas, pendek. Allahu Akbar. Tu, saya kena. Apa nak buat? Berhentilah kuliah. Bila berhenti kuliah, saya keluar terus, pergi kat kereta, pam lagi 10 kali, tak jadi. Sampai keluar air mata. Bukan saya menangis, tapi dah tak tahan, sakit yang amat sangat. Masa itulah baru saya teringat, Allahu Akbar, hebatnya kelebihan waktu bernafas, tingginya nilai masa kita boleh bernafas. Sebab saya baru ni saya pesan ke adik saya kena stroke. Saya ingatkan dia, bila dah baik, jangan lupa bab nafas kita. Rupanya betul ulama kata, zikir bukan 33 aja. Zikir bukan 5,000, bukan 10,000. Zikir tu selagi bernafas, itulah zikir kita
sebenarnya. Boleh tuan-tuan, upah kita tu yang kita limitkan 3/3 ke 100 ke, ni tengah nafas ni. Bila tak bernafas, tuan-tuan boleh berzikir? Tak boleh. Ni tengah nafas, tengah hidup kita. Bayangkan kalau dah tak bernafas, macam mana tuan-tuan? Bau perit, Allah ampunkan dosaku, istighfar kita, astagfirullahalazim, astagfirullah. Nak sebut astagfirullahalazim pun tak lepas. Bau pendek nafas tu, astagfirullahalazim tak lepas. Nampak? Nak mengajar kita tuan, jangan sombong kita. Ni hari Jumaat, pesan kat kerabat kita ni. Kita ni dah miss tau. Kita ni umat Islam sekarang ni, yang paling hebat ulama bagi tahu, ya, yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ialah bab kasih sayang tuan-tuan. Kita ni habis dah. Bila Nabi tak ada, bila Nabi dah pergi, kita ni kehilangan bab kasih sayang. Itulah sebenarnya yang Rasulullah SAW tinggalkan sampai hebatnya tamadun Islam. Tamadun Islam bukan pasal bab gagahnya teknologi. Tamadun Islam dia bab kasih sayang sesama umat. Mana sekarang? Pudar, luntur, hancur kasih sayang sesama umat Islam. Tadi saya tengok media sosial, pagi-pagi lagi dah, macam-macam pergaduhan di media sosial. Hilang, pagi-pagi Jumaat hilang bab kasih sayang. Apa kerja dia? Aib mengaib, fitnah memfitnah, bantai membantai, mencarut langsung tak berhenti. Allah Tuhan, nak jadi apa kan? Nak jadi apa? Ini sekarang berlaku. Orang lain tengok seronok bertepuk tangan, tengok umat Islam, aku boleh kerjakan. Sampai kata Yahudi laknatullah, dia bom lagi, bom lagi, bom lagi. Kita duk seronok nyanyi, tidur, bercakaran. Bila bangkit dia tidur, bercakaran pula. Hilang bab kasih sayang. Berlaku tak sekarang? Sedang berlaku. Walaupun kejap lagi sembahyang, satu kiblat, satu imam, satu Allah, satu ucapan Muhammad Rasulullah SAW. Semua sebut. Tapi kadang-kadang masuk masjid, hipokrit, munafik kita berlaku. Pasal apa? Tak ikut yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tu kadang-kadang kata Datuk Ismail Kamus dulu, ya. Ada lagi. Apa dia kata? Kadang-kadang kita nak sebutkan, tiba-tiba datang satu mayat. Pak Imam kata, apa kita katakan mayat ni? Nak cakap apa? Kita tahu background mayat tu. Surau tidak, masjid tidak, mengaji tidak. Tiba-tiba timbul pula jadi mayat. Boleh kita katakan baik? Tak boleh. Kita sembahyang, kita tahu dia. Takkan kita nak berlakon baik? Munafik kita. Pesan, jangan main. Kita tahu dia, ya. Tak sayang masjid, Jumaat tidak, 5 waktu tidak, sedekah tidak, marah pula bab kuliah. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Kita tahu dia. Tak sayang pun Islam. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tak sayang. Seronok pula Islam tu dikacau. Sampai ke tapak kaki pun tak ada pun, bertenang aja. Nama Allah tu di tapak kaki, tenang. Allah tuan, tu yang dikatakan hilang kasih sayang umat Islam sesama Islam, sedang berlaku sekarang. Allah, ni kena sampaikan tuan, sedarlah, biarlah kita ni 100%, Rabbuna Allah, ayat Fusilat, surah Fusilat ayat nombor 31. Tolong jengok apa yang kita akurkan, apa yang kita sumpahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin Allah penyelamat kita. Jangan kita yakin makhluk tuan-tuan, tak jadi apa. Batu bila kita bersemangat tuan-tuan, kita tak ada cara lain, mesti buat kebaikan. Saya nak sebut semua tak boleh. Ada 20 semangat kebaikan. Yang pertama, tahu pintu kebaikan Allah suruh, memang balasannya hebat. Sekejap lagi sembahyang berjemaah, berpahala. Kejap lagi isyak, setengah malam qiyamul. Esok panjang umur lagi, subuh berjemaah, 1 malam qiyamul. 1 hari kita boleh dapat qiyamul
pahala qiyamul lail tu 1,5 malam. Betul tak betul? Kita buat besok Ustaz Ramadan, jangan temerang lah. Ya, waktu Ramadan 30 hari kononnya nak buat qiyamul lail. Tapi sampai masuk Ramadan, pilih pula 10 yang akhir. Dah masuk 10 yang akhir, pilih pula malam ganjil-ganjil. Dah masuk malam ganjil, terlajak malam 27 tuan-tuan. Tu satu aja. Confident malam 27 tu Lailatul Qadar. Walhal Allah bagi Lailatul Qadar daripada malam pertama sampai malam akhir. Malam 27 tunggu-tunggu juga, terlajak tidur. Akhirnya malam raya tu tuan-tuan. Habis. Tu. Kadang-kadang kita terlajak. Tak ada schedule, tak ada plan. Kalau projek kita masih lagi plan. Allah tu kena-kena kita. Yang sikit. Yang kedua, hendaklah hadirkan ilmu bila kita nak lakukan satu amalan. Nak beribadat, pastikan kita ada ilmu tuan-tuan. Datanglah masjid, datanglah surau, carilah ilmu. Baru kita boleh beribadat yang sebenar-benarnya. InsyaAllah panjang lagi, ada 18 lagi, kita sambung bulan depan. Yang terbaik datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Tutup majlis. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. InsyaAllah sebelum saya doa, saya iklan, saya daripada Darul Mubarak. Siapa minat bersama kami dah operasi di Mekah dan Madinah 30 tahun. InsyaAllah kita dah buka umrah, badal haji dan pelancongan. Dan yang terbaru, kita dah buka untuk siapa-siapa nak booking package haji. Paling murah 49k. InsyaAllah boleh booking, kita bagi tarikh sampai 29. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu rabbul arsyil azim. Ma sya'allah kana wa ma lam yasha' lam yakul la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad khata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inna a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahil qail wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberi kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Bahaya Ancaman Etis. Para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. Ayat 24 dalam surah Jasiyah yang dibaca pada awal khutbah ini bermaksud, dan mereka berkata, tiadalah hidup yang lain selain daripada hidup kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup silih berganti, dan tiadalah yang membinasakan kita melainkan edaran zaman. Padahal mereka yang tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang hal itu, mereka hanyalah menurut sangkaan semata-mata. Ayat ini membicarakan tentang satu golongan dalam kalangan manusia yang telah wujud sejak dahulu lagi. Mereka adalah golongan yang tidak mempercayai adanya alam akhirat, tidak yakin adanya Allah Azza wa Jal dan alam ghaib. Mereka percaya kehidupan hanya berlangsung dalam alam dunia sekarang ini sahaja. Ia hanya putaran silih berganti. Segalanya melalui proses hidup dan berakhir dengan kebinasaan. Apa yang menjadikan kita mati dan binasa hanyalah masa atau waktu yang beredar. Golongan ini dinamakan sebagai dahriyun atau mulhid atau etis. Hadirin yang dikasihi Allah Jalla wa'ala sekalian, Fahaman etis bertitik tolak dari kegagalan mereka mengenali Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam. Mereka mungkin mendapat sedikit pendedahan tentang agama, namun kerana tidak menambah ilmu, mereka hanya mengkaji sendiri lalu membuat kesimpulan mudah bahawa Allah Subhanahu wa taala, alam ghaib dan akhirat tidak pernah wujud. Fahaman etis adalah sangat berbahaya kerana mereka percaya bahawa tiada pencipta alam ini. Alam wujud tanpa pencipta. Tidak perlu terikat kepada Tuhan atau agama. Tidak perlu beragama. Tidak memperakui keesaan Tuhan dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta tidak mempercayai hari akhirat. Fahaman ini telah lama berkembang dan telah cuba ditangani oleh para ulama silam melalui pengajaran, penulisan kitab dan debat secara terbuka. Namun fahaman ini terus berkembang sehingga ke hari ini. Faktor pertama kepada kemunculan etis adalah jahil agama, terutama dalam menghayati dua kalimah syahadah. Mereka hanya meletakkan Tuhan menurut logik akal semata-mata, sedangkan akidah merangkumi tiga aspek, yakni akal, penghayatan hati dan pelaksanaan anggota badan. Kejahilan ini satu cabaran buat umat Islam untuk menjelaskan hakikat kebenaran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 33. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Sesungguhnya
Kami mengetahui bahawa apa yang mereka katakan itu akan menyebabkan engkau, wahai Muhammad, berduka cita. Maka janganlah engkau berduka cita, kerana sebenarnya mereka bukan mendustakanmu, tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat keterangan Allah disebabkan kedegilan mereka semata-mata. Hadirin Jumaat yang berbahagia, faktor kedua yang membawa kepada kemunculan etis adalah masalah dalam memahami adanya kejahatan sehingga membawa persoalan. Benarkah Tuhan itu wujud? Ia diikuti dengan mempersoalkan keadilan Tuhan. Jika Tuhan itu wujud, mengapa dia membiarkan sahaja kezaliman dan penderitaan yang ditanggung oleh manusia? Sekiranya Tuhan bersifat maha bijaksana dan maha adil, mengapa masih wujud hal-hal keburukan, penganiayaan dan kekacauan di dunia? Namun, masalah memahami kejahatan sebenarnya diciptakan oleh manusia sendiri. Mereka dengan sengaja menyandarkan masalah kejahatan kepada Allah Azza wa Jal, sehingga mempersoalkan keadilan dan kewujudan Tuhan. Ia adalah cetusan idea daripada iblis untuk meragukan manusia kepada Tuhan pencipta sekalian alam. Faktor ketiga yang menjadi perkembangan fahaman etis juga adalah pertelagahan antara orang-orang munafik, jahil dan lain-lain yang menganggap diri sebagai ulama. Bahkan wujudnya pandangan orang-orang awam yang sering memberi pendapat tentang agama sehingga dianggap juga sebagai ulama. Maka lahirlah kekeliruan yang besar tentang agama yang benar. Selain menimbulkan pandangan yang serong, ia mengukuhkan dakwaan golongan atis bahawa kebenaran agama bukanlah sesuatu yang mutlak. Lalu mereka menolak untuk berpegang kepada agama secara menyeluruh. Alhamdulillah. Hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilm intiza'an yantazi'uhu min al-ibadah, walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghapuskan ilmu pengetahuan dengan cara mengambil segaligus daripada hamba-hambanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghapus ilmu pengetahuan itu dengan kematian ulama sehingga tiada lagi orang yang alim. Ketika itu orang ramai melantik ketua-ketua mereka dari kalangan orang-orang yang jahil, dan apabila mereka ditanya, mereka memberi fatwa dengan sewenang-wenangnya tanpa berpandukan ilmu pengetahuan. Maka mereka sesat lagi menyesatkan. Ya billah. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Hadirin Jumaat sekalian, ini adalah sebahagian dari faktor utama perkembangan fahaman etis hari ini. Golongan ini turut menggunakan media sosial secara tertutup dalam berkongsi pandangan dan menyebarkan idea. Justru untuk menanganinya, semua pihak wajib memainkan peranan dalam mempertahankan akidah umat dan menyelamatkan manusia dari terpengaruh dengan fahaman sesat yang merugikan ini. Dari aspek akidah, kita wajib menyedari bahawa kewujudan Allah Subhanahu wa taala itu telah tersemat dalam fitrah semula jadi manusia. Inilah yang dijelaskan oleh Al-Quran dengan pertanyaan dikemukakan oleh Allah Azza wa Jal kepada zuriat Nabi Adam alaihissalam berdasarkan ayat ke-172 surah Al-A'raf. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun dari tulang belakang mereka, dan dia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, sambil dia bertanya dengan firman-Nya, "Bukankah aku Tuhan kamu?" Mereka semua menjawab, "Benar, Engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, "Sesungguhnya kami adalah lalai, tidak diberi peringatan tentang hakikat dunia ini." Kemuncaknya adalah kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Masakan kita mengharapkan dapat melihatnya baru kita mengakui kewujudannya.
Bagaimana jika seorang petani melihat tapak kaki harimau dalam kebun? Apakah dia perlu melihat jasadnya dahulu, jasad harimau itu dahulu, atau dia terus bersiap sedia menyelamatkan diri sebelum menemuinya? Dari aspek kerasulan pula, kita yakini Allah Azza wa Jal wujud setelah memahami tanda-tandanya. Bukan sahaja wujud, bahkan Allah Jalla wa'ala telah mengutuskan Rasul untuk mengajar manusia mengenalinya. Terdapat Rasul-Rasul yang diutuskan untuk mengajar manusia tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan kewajipan menyembahnya. Rasul yang terakhir ialah perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyempurnakan agama dan membetulkan semua penyelewengan manusia terhadap syariat Nabi terdahulu. Manakala dari aspek keadilan Tuhan dan pembalasan kejahatan pula, manusia telah diberitahu oleh para Rasul bahawa hidup di dunia ini adalah ujian. Ia akan menentukan siapa akan mendapat balasan baik dan balasan yang buruk. Apa yang lebih penting adalah manusia perlu menghadapinya dengan pegangan yang betul agar dapat bersabar dengan semua ujian yang dihadapi dan memperoleh ganjaran yang baik daripada Allah Jalla wa'ala. Muslimin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran daripada khutbah ini untuk dijadikan panduan dalam hidup kita. Iaitu, yang pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa kewujudan alam yang indah ini dan berlakunya perubahan siang dan malam adalah bukti yang benar tentang kewujudan Tuhan Maha Pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib disembah. Yang kedua, umat Islam tanpa mengira umur dan persekitaran hendaklah mempelajari agama Islam dengan sempurna dan tidak berhenti menuntut ilmu, sama ada pengajian di surau dan masjid maupun secara formal. Yang ketiga, umat Islam perlu cakna dengan perkembangan pemikiran menyeleweng terutama dalam media atas talian. Sebarang kekeliruan terhadap akidah dan agama ini perlu diminta penjelasan atau dipanjangkan kepada pihak berautoriti. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita mengenai keamanan atau kecemasan, mereka terus menghebahkannya. Padahal kalau mereka kembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, iaitu orang-orang yang berkuasa di antara mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka. Dan jika tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu, tentulah kamu terbabas menurut syaitan, kecuali sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang teguh imannya dan luas ilmunya di antara kamu. Surah An-Nisa ayat 83. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين وارزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحج اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطل عمرهما مصلحين بالموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ujian yang berat, daripada ditimpa kecelakaan, dari buruknya takdir dan dari kegembiraan para musuh atas ujian dan kecelakaan yang menimpa kami. Ya Allah, kami mengharap perlindunganmu daripada hilangnya nikmat yang engkau kurniakan, daripada berubahnya kesihatan yang engkau berikan. Lindungi negeri kami dari datangnya bencana dan malapetaka. Ya Allah, hanya engkau yang maha menyelamatkan, maka selamatkan umat Islam dan Masjidil Aqsa di Palestin. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah, dirikan salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Penuh korang kosong di hadapan. Lurus rapatkan saf, larikan tumit dan bahu. Matikan handphone. Pada rakaat kedua sebelum sujud saya akan bacakan kunut nazilah ringkas.
الله أكبر. اللهم باعد بيني وبين خطاياي. اللهم نقي من خطاياي كما اللهم نقي من خطاياي بالماء والثلج والبرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا طيبا بارك الله أكبر. الله أكبر. وعاد رزقنا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر.
Subhan Qudus. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد طيبا باركا فيه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم أهلك اليهود وكل من والهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين خصوصا في غزة وارزقهم سلامة وسكينة ونجاحا مباركا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وعيش ورزقه. الله أكبر. تقبل منكم.